Saya Anas Marani bin Ramli daripada kumpulan 6 ingin membentangkan projek kami berkaitan isu buli cyber. Buli cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti SMS, mesej, email, laman web sosial, telefon bimbit ataupun permainan internet. Buli cyber ini melibatkan kegunaan teknologi maklumat dan komunikasi untuk menyokong tingkah laku sikap sengaja bermusuh oleh seseorang individu atau kumpulan yang berniat untuk mengugut orang lain. Seterusnya adalah punca berlakunya buli cyber. Pertamanya adalah rasa ketidakpuas hati seseorang. Perkara ini berlaku disebabkan penggunaan teknologi yang tiada had menjadikan pembuli cyber lebih berani untuk mendera mangsa secara mental dengan menggunakan kata-kata yang negatif. Yang kedua adalah kurang didikan agama. Sebagai contoh, pembuli itu akan menghina orang dengan menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya, mengedar gambar dan membuka aib seseorang. Seterusnya adalah kurang perhatian daripada keluarga. Perkara ini boleh berlaku disebabkan pembuli cyber kurang mendapat perhatian yang cukup daripada keluarga atau insan yang tersayang. Ini menyebabkan mereka rasa ingin mendapatkan perhatian daripada orang ramai dengan melakukan perkara yang. Seterusnya adalah kesan buli cyber. Mangsa buli cyber akan merasa gangguan pada emosi mereka dan akan menyebabkan mereka menjadi depresi dan kemurungan. Seterusnya adalah kesan fizikal. Mangsa akan merasa sakit perut, muntah dan ulcer pada perut dan kemungkinan gangguan pada pola makanan dan tidur dan akan menyebabkan mangsa menjadi insomnia. Seterusnya adalah kesihatan mental mangsa akan terganggu. Ini akan mencenderungkan mangsa untuk melakukan perbuatan untuk melukutkan dan mencederakan diri sendiri kerana berasa teramat malu. Okey, sekarang kita akan bagaimana cara untuk kita mendekati mangsa dan pemangsa cyberbully. Seperti apa yang kita tahu, cyberbully ni melibatkan alam maya, jadi ia agak menyukarkan kita untuk mengatasi masalah ini dengan mudah. Yang kedua, skop keluarga. Cara keluarga itu sendiri, macam mana cara mereka mengatasi kesan selepas cyberbully ataupun after effect cyberbully ke atas mangsa. Yang ketiga, pendedahan kesedaran mengenai cyberbully itu sendiri kepada masyarakat. Bagaimana, apakah sumber ataupun medium yang kita perlukan untuk mempercepatkan lagi penyebaran mengenai kesedaran bahayanya cyberbully. Dan yang terakhir, dalam skop negara, apakah peruntukan undang-undang yang relevan ataupun yang sesuai dengan kes cyberbully ini, dan apakah tindakan undang-undang yang sesuai untuk atasi masalah cyberbully. Kepentingan sistem dan nilai etika. Pertama, panduan hidup individu dengan menilai dan menentukan kebenaran tentang sesuatu perkara. Kedua, melahirkan model insan yang berakhlak mulia seperti mendidik remaja supaya berakhlak mulia dan mempraktikkan nilai moral dalam kehidupan. Ketiga, mengeratkan hubungan kemesraan sesama keluarga. Anak perlu menghormati dan kasih kepada ibu bapa agar keluarga kekal harmoni. Keempat, mewujudkan organisasi yang stabil, kukuh dan berkembang maju. Nilai seperti cekap, amanah, jujur, telus dalam melaksanakan tugasan agar kebajikan rakyat terjamin dan tiada penindasan berlaku. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang buli dari perspektif agama. Agama Islam tidak sesekali menerangkan sebarang bentuk permusuhan berlaku hanya kerana berbezanya agama, bangsa dan etnik atau lantaran kelainan keturunan atau warna kulit. Lebih lagi, apabila kelompok majoriti menindas atau meminggirkan kelompok minoriti dalam arus pembangunan negara. Islam melihat permusuhan kerana perbezaan warna kulit atau berlainan etnik mampu memperharakan masyarakat serta menghancurkan keharmonian hidup umat manusia. Demi keharmonian hidup dan kesejahteraan rakyat masyarakat manusia, Islam dari awal-awal lagi tidak mengizinkan sebarang bentuk seruan perkauman, iaitu seruan menolong bangsa dan juga etnik sendiri yang menzalimi bangsa dan etnik lain. Langkah-langkah mengatasi cyberbully. Hentikan sikap tunggu dan lihat. Jika kita tidak mengambil inisiatif menghentikan buli cyber, maka perbezaan tidak akan dapat dilihat sampai bila-bila. Yang kedua, ketahui pilihan yang ada. Lihat sama ada antara media sosial yang dibuat pembuli boleh dilaporkan kepada pihak penganalisis supaya tidak diceroboh di masa depan. Yang ketiga, sedar tabiat mereka ketika melayari internet. Tanamkan kesedaran dalam diri mereka mengenai pentingnya berfikir dua kali sebelum membuat sebarang hantaran di media sosial. Kesimpulannya, kami berharap dengan idea projek kami ini dapatlah mencetuskan perubahan yang drastik dalam kalangan masyarakat. Gejala buli cyber ini mempunyai kesan segera dan meluas. Berikutan serangan pembuli boleh berlaku dalam masa 24 jam sehari.
Pihak kerajaan dan agensi-agensi lain juga perlu berkolaborasi dalam menangani isu gejala buli cyber yang berleluasa pada era moden ini. Semua ciptaan Allah ada kelebihan serta hikmahnya. Ia tidak sepatutnya dicela dan dihina sedemikian rupa. Allah SWT berfirman yang bermaksud, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian. Surah At-Tin ayat keempat.